Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, alhamdulillah, malam ini kita berada pada muka surat 414 pada hadis yang ke-145 secara keseluruhan dan hadis yang ke-6 di dalam bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bab yang kelima di dalam Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu jaa salasatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا قال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر قال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال أنتم الذي قمتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah datang tiga orang sahabat kepada isteri-isteri Nabi, salah satu daripada isteri Nabi lah, untuk bertanya tentang ibadat Nabi. Mari juga mereka nak bertanya sebab ibadat Nabi kat rumah lah, kat masjid mereka selalu nampak kat rumah ni apa yang Nabi buat. Ibadat Nabi, apabila mereka diberitahu tentangnya, tapi bila diberitahu oleh isteri-isteri Nabi, mereka seolah-olah menganggapnya sedikit. Maka mereka berkata, mereka kata tak banyak sangat. Tapi mereka sangka banyak lah. Tapi sedangkan perkara ini tak banyak. Tak banyak. Tapi mereka mentakwil benda yang baik lah. Mereka berkata, siapalah kita jika nak dibandingkan dengan Nabi? Sesungguhnya Allah telah mengampun dosanya sebelum dan selepas. Maka salah seorang daripada mereka berkata, adapun aku, kalau akulah dah Nabi, tak apa dia buat sikit pun. Kerana apa? Kerana dia diampun oleh Allah Ta'ala. Aku tak. Aku macam mana? Adapun aku akan bersolat pada waktu malam selama-lamanya. Tak tinggal sembahyang. Sembahyang qiyamul lail saja. Sahabat yang lain pula yang berkata, aku akan berpuasa pada siang hari selama-lamanya. Tak berpuasa hari-hari. Berkata pula yang lain, aku akan menjauhi wanita, tak akan berkahwin dengan wanita, maka aku tidak akan berkahwin selama-lamanya.
Lalu Nabi telah datang. Selepas ni, cerita ni dia pendek, shortcut saja. Lalu Nabi, masa tu Nabi tak ada kat rumah. Maka selepas mereka pulang, maka Nabi pulang kat rumah. Dan isteri-isteri Nabi telah menceritakan kepada Nabi tentang pertanyaan sahabat yang telah datang bertanya kepadanya, kepada isteri baginda mengenai amalan Nabi. Lalu Nabi telah datang dan mereka bersabda kepada mereka. Nabi pun pergi kat mereka, sahabat-sahabat. Nabi bersabda pada mereka, Adakah kamu semua berkata sedemikian? Tadi 3 orang tadi berkata tak nak kahwin, tak nak tidur malam, nak puasa saja dengan betul-betul. Adakah kamu semua ni berkata demikian? Nabi kata, dengar betul-betul. Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takwa kepada Allah. Orang yang paling banyak amalan kebaikannya, takwa dibandingkan kamu. Dan akulah orang yang paling bertakwa terhadapnya. Dan akulah orang dan akan tetapi kepada Allah dan paling bertakwa terhadapnya. Akan tetapi aku berpuasa lalu berbuka, dan aku bersolat dan duduk. Aku juga menghawini wanita. Maka siapa yang berpaling daripada sunnahku, dia bukan daripada kalanganku. Dia bukan daripada kalanganku. Maksudnya dia tak ada hubungan dengan kami langsung. Hadis riwayat muttafaq alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. 3 orang datang. Penerangan. 3 orang datang bertanya hal ibadat Nabi. Siapa yang datang tu? Dalam riwayat yang lain, rawi cuba, musannif, ulama-ulama, muhaddisin cuba mencari nama 3 orang. Tak disebut di sini, disebut 3 orang. Siapa 3 orang tu? Datang kepada isteri Nabi nak bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang ibadat Nabi, iaitu Sayyidina Uthman bin Maz'un, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, dan sahabat ketiga dia syak sama ada sahabat ketiga Miqdad bin Aswad daripada rawi. Sama ada sahabat dia yang ketiga tu syak. Siapa Miswak? Miqdad bin Aswad. Sahabat datang bertanya kepada azwajih mutahharat. Sahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi kerana ibadat Nabi di luar rumah dilihat oleh sahabat kat masjid, tetapi ibadat Nabi di rumah tidak diketahui. Tak tahu Nabi kan. Sahabat malam tak boleh tengok Nabi. Nabi ibadat macam mana kat rumah. Untuk itu mereka telah datang bertanya bagaimana kehidupan Nabi dalam rumah. Nabi memberitahu bahawa separuh ilmu tentang kelebihan Sayyidatuna Aisyah. Separuh ilmu itu ialah di sisi Humairah, Sayyidatuna Aisyah. Separuh di sini iaitu kehidupan Nabi di dalam rumah. Jadi kehidupan Nabi kan ada 2 kehidupan Nabi. Separuh tu dari sudut di luar rumah dan di dalam rumah. So di dalam rumah, di luar rumah, sahabat-sahabat telah tahu melalui penglihatan mereka melihat Nabi ketika bersama dengan Nabi, bersama safar dengan Nabi, di masjid dengan Nabi, berperang, berjihad dengan Nabi dan sebagainya. Mereka melihatlah amalan-amalan ibadat Nabi. Cuma mereka nak tahu ibadat Nabi kat rumah. Jadi satu kehidupan di dalam rumah dan satu kehidupan di luar rumah. Jadi sebab itu Nabi dihantar untuk umat ini, lelaki dan wanita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan bahawa Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4. Dan Nabi berkahwin, nanti insyaAllah kita akan belajar jilid kedua, Nabi berkahwin 13 orang, bukan 11, 13 orang. Nabi berkahwin dan Nabi tidak bersama dengan mereka. Nabi mencerai mereka sebelum Nabi bersatu dengan 2 orang isteri Nabi. Jadi 11 lah. Nabi kahwin 13, 2 tu berpisah sebelum bersama sebab nak sabitkan satu hukum. Adakah mas kahwin itu perlu dipulangkan kepada isteri yang dikahwini oleh lelaki yang mana dia belum sempat bersama dengan mereka. Begitu. Dengan isterinya tadi. Jadi Nabi SAW, kehidupan baginda, jadi untuk lelaki dan wanita, sedangkan Nabi tidak banyak bersama dengan lelaki, kaum wanita. Jadi sebab itu Allah telah mensyariatkan pada baginda boleh kahwin daripada ramai dan lebih daripada umatnya. Umatnya maksimum 4 saja bagi lelaki, tapi Nabi menghawini 13 wanita.
11 lah. Berdua Nabi telah menceraikannya sebelum Nabi bersama dengan mereka berdua. Okey. Jadi kehidupan dalam rumah ni banyak diketahui oleh isteri-isteri Nabi, khususnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi separuh di sini maksudnya kehidupan Nabi di dalam rumah lah. Apabila diberitahu bahawa kadang-kadang, jadi bila ditanya, jawapan dia, Nabi macam biasalah, kadang tidur, kadang bersama dengan isteri, kadang beribadat. Mereka menganggap ibadat itu kecil sebab mereka respect, mereka sangka, mereka zon mereka, Nabi ni lebih-lebih lagi lah buat ibadat. Lebih lah, sepatutnya buat ibadat lebih lah. Tapi diberitahu, alah tak banyak sangat. Tapi apa dalam keadaan diri kita, bila kadang-kadang kita menganggap satu orang tu dia lebih, satu orang tu kita menganggap dia hebat, tapi setelah kita bersama dengan dia, tak hebat sangat pun. Kata yang dengar hebat Ustaz Asno ni, tak ada apa pun pun kita tidur dia. Tidur pun bangun pun kita. Tak banyak sembahyang, kata Ustaz hebat. Tak ada hebat pun. Jadi di situ harus kita takwil. Kita memandang baik dan kita bersangka baik. Sebagaimana sahabat 3 orang ni bersangka baik kepada Nabi SAW. Dia kata, Nabi tak apa, buat sikit pun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan baginda itu maksum. Yakni dosanya yang sebelum dan selepas diampun oleh Allah Ta'ala. Tak buat banyak pun tak apa, sebab orang dah dapat garanti daripada Allah Ta'ala. Begitu. Mereka menganggap ibadat Nabi itu kecil, tetapi mereka tidak bersangka buruk dan berprasangka buruk kepada Nabi. Bahkan mereka menisbahkan kekurangan itu pada diri mereka. Dia tak apa, kita tak boleh. Dia kata Nabi tak apa sebab dia dah maksum. Begitu. Dan kelemahan itu disandarkan kepada dirinya sendiri, diri mereka tadi. Siapalah kita nak dibandingkan dengan Nabi? Allah telah mengampuni dosa baginda SAW yang terdahulu dan yang akan datang. Oleh itu baginda tidak perlu pun kepada ibadat yang banyak. So sebab itu kita mesti tengok satu orang, kita mesti bersangka baik dengan satu orang. Kita kena memberi 1000 takwil, kata ulama. Kita kena memberi 1000 takwil apabila kita melihat sesuatu perkara yang tak sepatutnya berlaku kepada seorang yang kita merespeknya. Kita respect dia dan kita tengok dia buat benda tak sepatutnya. So kita kata, tak, bukan dia tu pelanduk dua serupa kot. Kita supaya apa? Kita nak jaga hati kita dan supaya kita tidak bersangka buruk kepada saudara Islam kita. Bersangka buruk. Begitu jugalah tuan-tuan dengan asatizah, para ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan jangan bersangka buruk dengan mereka ini. Mereka ini seperti kita semua. Kami ini seperti tuan-tuan juga. Ada kelemahannya. Cuma diberi sedikit oleh Allah SWT pengetahuan tentang agama dan dapatlah memberi sumbangan untuk mengajar tuan-tuan. Setakat mana yang kami ada, itu pun nak dibandingkan dengan mereka yang terdahulu, tak ada apa pun. Jauh panggang daripada api lagi. Jadi sebab tu para asatizah khususnya lah, tuan-tuan ni kadang-kadang lebih hebat lagi amalan daripada kami ustaz-ustaz. Jadi kalau melihat kekurangan yang terdapat pada kami, maka kepada orang yang bukan Islam, so kita tak sangka buruk lah, tapi kita berwaspada. Kita harus berwaspada. Kita kena bersangka baik, tapi kita sambil-sambil bersangka baik tu kita kena ada berwaspada, sama ada pada orang yang bukan Islam pun maupun orang yang Islam. Ada waspada, jangan sampai kali kedua kita ditipu oleh mereka. Tak naklah. Kita berwaspada. Okey. Baginda tidak jadi dari segi adabnya, apabila kita berjumpa dengan masyayikh atau para asatizah, para ulama, jika kita melihat kekurangan atau kesalahan yang ada pada mereka, maka kita terus mentakwilnya.
Kita perlu lihat dari sudut positifnya. Jika tidak, prasangka buruk akan wujud dan perkara ini sangat berbahaya. Perkara ini sangat berbahaya di dalam bab hati untuk kita menjaga hati kita. Jika kita lihat kesalahan itu terang-terangan, tu kita dengar orang cakap. Ataupun kita mungkin berperasaan macam tu. Tapi kalau kita tengok betul lah, real lah, ustaz tu buat tak sepatutnya atas seorang ustaz, dan kita nampak perkara tadi. Jika kesalahan itu dilakukan terang-terangan, maka kita tinggalkannya tanpa memberi komen. Kita tinggalkanlah dia. Maksudnya kita jauhkan diri daripadanya dan tanpa memberi komen. Kalau orang tanya, kenapa dulu kau baik sangat dengan dia? Kenapa sekarang ni kau jauhkan? Kau tahu tak kenapa aku jauh dengan dia? So, jangan beri komen. Jangan beri komen. Minta tolonglah sama ada kawan-kawan kita ke, apatah lagi para ustaz. Janganlah kita beri komen. Apatah lagi kita dengar sebelah pihak tanpa mendengar daripada kedua-dua belah pihak. Itu namanya zalim. Kalau dengar hanya sebelah pihak, begitu. Khususnya ibu bapa mendengar daripada pihak anaknya sahaja tentang ustaz. Sepatutnya ibu bapa lah kena bela dakwah, kena membela ustaz. Walau kita dengar, kita sebagai ketua madrasah ke, kita sebagai mudir ke, kita dengar bagi pihak ibu bapa telah mengadu hal tentang ke atas ustaz, para guru kita, para tenaga pengajar tadi. So kita kena bela para pengajar tadi. Tapi untuk itu kita panggillah tenaga pengajar tadi, kita bincanglah dengan dia. Jadi ketua mudir madrasah boleh bincanglah. Tapi kita harus bela. Macam mana seorang isteri, dia harus bela suaminya di depan anak-anak. Dan begitu juga seorang suami mesti membela isterinya di depan anak-anak. Jangan kita kata, itulah mak kau, itulah ayah kau. Tak. Kita mesti jadi pasangan yang baik ialah seorang suami, dia mesti membela isterinya di depan anak-anaknya. Dan seorang bapa seorang isteri mesti membela ayahnya, suaminya di depan anak-anaknya. Tu supaya kita nak jaga kehormonian tadi. Begitulah juga kita. Jadi kita kena jaga. Jadi apabila kita mendengar bagi pihak tadi, kalau datang, kita kadang-kadang kan datang. Jadi anak-anak ni bila dia mengadu hal, dia tak kata dia salah, dia kata semua orang salah. Tapi kalau dia kata, itu pukul saya mak, itu pukul saya. Tapi kita cuba tanya dia, kenapa dia pukul El? Sebab saya pukul dia dulu lah ya. Engkau yang salah ya. So budak dia ikhlas. Cuma dia tak tahu nak kiri kanan dia tu bila kita tanya. So kita perlu tangani dengan menandangi dengan baik. Saya selalu tersasul dengan perkataan menandangi tu. Menangani selalu saya niat melawak. Bagaimana dengan niat melawak? So niat melawak ada tempat dia, tapi tak semua tempat boleh lah. So tengok situation jugalah, tengok keadaan semasa jugalah. Tak boleh selalu setiap waktu melawak, tak boleh. So ada waktu serius. So kita kena kenalilah waktu. Waktu boleh melawak, jarang-jarang pun Nabi melawak juga. Nabi melawak juga, tak jadi masalah. Tapi ada tempat dia tak. Tapi janganlah semua. Ada orang tu dia suka melawak aja. Tak boleh, tak elok benda tu, tak digalakkan lah. Dan tak boleh lah, sebenarnya bukan tak digalakkan, tak boleh lah. Okey. Kita perlu lihat dari sudut positif. Jika kita melihat terang-terangan, maka kita tinggalkannya tanpa memberi komen. No comment. Tak ada apa lah. Mungkin saya sibuk sangat kot, saya tak sempat dah bersama dengan dia, saya sibuk kot.
saya rasa saya terlalu sibuk tak sempat nak bagi komitmen dengan dia. So tanpa meninggalkan komen, oh ya begini habis bahaya. Perkara ini berkaitan dengan hati dan perlu dijaga. Jika tidak, maka kita akan nampak kitalah yang baik dan orang lainlah yang salah. So kita kena jaga bab hati ini. Lafaz dosa digunakan kepada Nabi. Lafaz dosa, jamhur ulama menyatakan bahawa Nabi suci daripada kufur dan syirik, suci daripada dosa besar, dan berjamhur berpendapat Nabi dan Anbiya kesemuanya terpelihara daripada dosa kecil, juga kerana Allah Ta'ala telah menetapkan pemeliharaannya terhadap Nabi. Kadang-kadang lafaz dosa itu Allah Ta'ala mengampuni dosanya terdahulu dan terkemudian dari sudut atas sudut seorang insan, bukan dilihat sudut seorang Nabi. Manusia tu kan, innama ana basyarun. Nabi itu mengatakan, aku seorang insan. Atas sudut insan tadi, atas sudut seorang insan tadi, boleh kita menisbahkan perkataan dosa, walaupun kepada orang-orang yang mana tak sepatutnya kita nisbahkan kepada mereka-mereka yang tak sepatutnya kita nisbahkan perkataan dosa kepada mereka, terutama nabi-nabi dan para nabi dan para rasul. Tapi atas dasar insaniyah, perkataan itu tidak menjadi kesalahan. Allahu Akbar. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayyanadaihi wa min khalfihi rasada. Allah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya. Dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredai untuk mengetahui sebahagian daripada perkara gaib yang bersangkut paut dengan tugasnya apabila hendak melakukan demikian. Ajib, Maulana Mufti tepat. Saya suka terjemahan yang dipakai oleh Mufti Muhammad Nur, Mufti Datuk Muhammad Nur, Mufti Kelantan ni, Masya Allah. Dia kata, maknanya ilmu gaib, ada satu golongan yang telah mendakwa Nabi mempunyai ilmu gaib, sedangkan Nabi tak ada ilmu gaib pun. Cuma kadang-kadang ilmu itu diberitahu kepada Nabi, yang gaib diberitahu kepada Nabi supaya atas dasar tugas dan kepentingannya, atas dasar berkaitan dengan tugasnya apabila hendak melakukan sesuatu yang demikian. Okey. Maka ia mengadakan di hadapannya, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul malaikat yang menjaga dan mengawasinya, dan malaikat yang akan memberitahunya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Sebab surah jin kan, jin ni dalam surah jin ayat 26 hingga 27. Sebab dalam surah jin ni, jin kafir ni, dia naik ke udara kan, dia kata dia naik ke atas nak tahu berita-berita gaib tu. So dia dilontar dengan panah api tu. Dia lontar dengan petir dan panah tadi, sehingga mereka tidak boleh naik lagi ke langit, hanya mencuri daripada jauh-jauh sahaja. Maksudnya Nabi terpelihara di hadapan dan di belakang oleh malaikat, dan Allah menyelamatkan Nabi daripada syaitan. Kerana itu Nabi terselamat daripada dosa. Oleh itu kita disuruh ittiba' kepada Nabi. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikut sebiji Nabi? Ittiba', mengikuti Nabi secara begitu sekali. Kenapa kita perlu ikut? Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuna Allah wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Dan sesungguhnya ada dan adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik pada hari kiamat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa senang dan susah. Al-Ahzab ayat 121, ayat 21. Tuan-tuan perasan tak? Dalam bila nak mensabitkan sesuatu ayat, bila nak mengemukakan sesuatu ayat,
bila nak mengemukakan sesuatu ayat sebagai dalil. Sepatutnya bila kita nak baca Al-Quran, kita kena ta'awuz, kita kena a'udzubillah. Tetapi dalam syarahan, apabila seseorang tadi dia tengah berceramah dan bersyarah, apabila dia nak mengemukakan dalil, mengenai ayat Al-Quran, maka tak perlu dibaca ta'awuz. Tak perlu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada kebanyakannya ada penceramah bila nak mengemukakan dalil, maka mereka mengenai ayat, maka mereka akan ta'awuz. Jadi tak baca pun tak apa, nak baca pun tak apa. Jadi tak menjadi kesalahan. Sebab hukum ta'awuz tu bila kita nak baca Quran sahaja. Tapi kalau kita nak jadikan Quran itu sebagai dalil kepada percakapan kita, dan sebelum membaca ayat tersebut tidak perlu ta'awuz. Dan ini sabit daripada Nabi SAW. Dalam hadis-hadis nanti akan datang, bab-bab yang itu akan datang, yang mana bila Nabi nak baca ayat, Nabi tak ta'awuz, Nabi tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi baca ayat. Jadi sebab itu tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam memberikan dalil dan hujah, dalam mengeluarkan dalil dan hujah mengenai sesuatu perkara, bila saya nak sampaikan ayat tadi, saya tidak ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, tak boleh ta'awuz. Secara kitabahnya kita tak tulis, dan juga secara syarahan juga kita tak perlu baca. Tapi kalau orang baca, tak menjadi masalah, boleh baca. Jadi nak bagi tahu orang yang kadang-kadang orang mengatakan, ustaz tu dia tak baca ta'awuz pun, sedangkan Allah kata kena baca ta'awuz nak baca Quran. Belajar mana tak ta'awuz ni. So dia ada situation je, kadang-kadang tak perlu ta'awuz, dan kadang kalau nak baca betul-betul Quran, kita perlu ta'awuz lah, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim lah. Tapi bila sebagai dalil, tak perlu. Dan sebab itu tuan-tuan tengok, dalam mengeluarkan dalil, saya tidak ada ta'awuz pun, saya terus bawa ayat. Boleh ya? Boleh faham maknanya. Nak kata pun tak apa, nak baca pun tak apa, tak nak baca pun tak apa. Tapi sabit dah daripada Nabi, tak perlu baca. Okey. Tak, Nabi tak baca, bukan tak perlu baca, Nabi tak baca benda tu. Allahu akbar. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tengok, tak ada auzubillahi minasyaitonirrajim. Buat ayat selalu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Sekiranya seorang yang kita ikuti itu melakukan dosa, bila kita nak ikut satu orang tu, dia buat dosa, maka turutlah olehmu. Maka apa faedahnya? Kerana Allah memelihara baginda. Jadi kita ikuti, jika sekiranya orang yang kita ikuti melakukan dosa, maka apa faedahnya? Kerana itulah Allah memelihara baginda daripada melakukan kesalahan dan dosa. Ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadih. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Al-Anbiya adalah maksum, dan Nabi juga adalah maksum. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, telah kita jelaskan di dalam pertanyaan Nabi Adam dan perbahasan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam di alam arwah, yang munazarah tu hadis yang telah lepas dalam kitabun beriman dengan takdir. Okey. Dengan ini durhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan daripada mencapai hajat. Tidak dijawab pertikaian pada ayat tersebut. Telah dijawab pertikaian pada ayat tersebut sebelum ini, dan perkara ini termasuk dalam contoh-contoh di bawah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini hadis dalam Musnad Abi Ya'la
dalam Musnad Abi Ya'la, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contohnya, kebaikan bagi orang yang baik, orang yang jarang buat baik, orang-orang abrar, orang-orang baik yang melakukan kebaikan, tetapi perkara yang dilakukan oleh mereka yang abrar itu dikira kebaikan, tetapi bila dilakukan oleh orang-orang muqarrabin, maka ia adalah sayyi'ah. Kenapa? Seperti muamalah pelajar dengan ustaznya adalah berbeza dengan muamalah orang awam bersama ustaznya. Apabila kita berkata kepada kawan kita, kamu ni zalim betul lah, maka perkataan zalim itu tidak menunjukkan kepada makna sebenarnya. Sebab kenapa zalim itu dilafazkan? Kerana keakrabannya terlalu rapat. Apabila hati manusia bercahaya, maka mereka suka dengan kebaikan seperti sahabat. Sahabat hati mereka ni bercahaya. Mereka seperti liling-liling hidayat, liling-liling petunjuk. Keikhlasan mereka tadi. Jadi sebab itu hati mereka penuh dengan cahaya. Kerana itulah 3 orang sahabat tidak mahu tidur, tidak mahu kahwin dan tidak akan berpuasa berterusan. Oh, kalau begitu aku buat keputusan, aku tak nak tidur dah. Aku nak sembahyang sepanjang malam. Aku buat keputusan. Seorang lagi kata, engkau tak nak tidur, aku tak nak buka puasa, aku nak puasa je. Kata tu kata, engkau tak nak tidur, tak nak buka puasa, aku tak nak kahwin pun. Ibadat saja. Begitu. Ibadat sahaja. Kadang-kadang ada juga di kalangan ulama yang tak sempat kahwin. Mungkin tak dijodohkan dia berkahwin. Macam Syekh Daud Al-Fatani, mati muda, banyak kitab dikarang, tak sempat nak kahwin. Tak sempat nak kahwin. Imam Nawawi pun tak sempat nak kahwin, mati sebelum kahwin. Banyak kitab-kitab khazanah yang ditinggal oleh beliau. Itu bukan bermakna dia meninggalkan perkahwinan, cuma tak sempat, tak ada kesempatan. Tak sempat nak kahwin, lambat kahwin, terpaksa belajar dulu dan sebagainya. Tak ada kesempatan. Bukan tak nak, tetapi tak berkesempatan. Okey, begitu. Alaikum bisunnati. Maka bukan semua perkara termasuk di dalam sunnah Nabi. Mereka yang terpesong melakukan perbuatan harus. Kerana itu, melakukan perbuatan harus, kahwin, tidur, makan dan sebagainya, tidak bersalahan dengan takwa. Dan dia tidak bersalahan dengan takwa. Ya, orang takwa tak boleh buat macam ni. Bahkan semua perkara termasuk di dalam sunnah Nabi. Mereka yang berpegang teguh daripada sunnah Nabi, mereka yang terpesong daripada sunnah Nabi, mereka tidak ada hubungan langsung dengan Nabi. Dan Nabi bersabda, an nikah min sunnati, qala faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan baginda bersabda, barang siapa yang menjauhi sunnahku, maka dia tidak ada mempunyai hubungan langsung denganku. Kadang-kadang ada juga di kalangan wanita, dia kata lebih baik kami tak kahwin lah, susahlah kahwin ni. So kita jangan menganggap begitu. Kita jangan ada perasaan begitu. Kalau tak sempat lain, kalau tak ada jodoh lain, tapi tak boleh berfikiran begitu, salah. Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW dan perlu kita kahwin. Jadi kalaulah ada orang minta anak perempuan kita, bagi je lah kalau kita tengok orang tu baik, agamanya, Masya Allah, dari segi apa-apa kita lihat baik. Dan kita pun tanya sepatah dua, Ustaz, ada orang minta anak perempuan saya, so macam mana? Okeylah, baiklah tu, orang tu dah baiklah, Masya Allah, dari segi ilmiahnya, di segi Masya Allah, di segi ekonominya dan sebagainya. So baiklah tu, tu baiklah, cepat-cepatlah kita uruskan. Begitu. Pekerjaan orang Islam bukanlah pekerjaan dunia jika dilakukan dengan sunnah Nabi. Dakwah yang kita buat, khidmat yang kita jalankan, solat yang kita tunaikan, dan lain-lain semuanya akan mendatangkan hasil di akhirat nanti. Orang yang paling takut kepada Allah ialah orang yang berilmu. Orang yang paling takut kepada Allah, Allah kata orang yang berilmu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'a wa rakhasa fihi fatanazzahu anhu qaumun fabalagha dhalika Rasul sallallahu alaihi wasallam
Fakhataba fahamidallah summa qala ma balul aqwam yatanazzahuna 'anil syai' asna'uhu fa wallahi inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyatan. Muttafaqun alaih. Hadis yang 146. Hadis ke-146. Orang yang paling takut kepada Allah ialah orang yang berilmu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sesuatu perkara dan baginda telah menjadikannya ia boleh dilakukan. Maknanya Nabi telah buat satu perkara, Nabi telah membuat satu perkara, syai'an farakhasa, dan Nabi meruksahkan. Kalau kita terjemuh meruksahkan, maksudnya Nabi menjadikannya ia boleh dilakukan, tak wajib. Maknanya ruksah ni ada kelonggaran, nak buat ke tak nak buat. Taklah sampai perkara tu menjadi wajib dengan apa yang Nabi telah lakukan. Dan Nabi meruksahkannya, Nabi mengizinkannya supaya tidak melakukan secara berterusan. Itu maksudnya. Maka salah satu kaum telah menjauhkan diri daripada melakukan perkara tersebut dan telah sampai ke pengetahuan Rasulullah. Maka baginda memberi khutbah dan memuji Allah. Kemudian baginda bersabda, Apakah halnya dengan kaum-kaum itu? Mereka telah menjauhkan diri daripada sesuatu yang aku lakukan. Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling berilmu. Akulah orang yang paling berilmu daripada kalangan kamu semua, dan yang paling takut terhadap Allah. Hadis muttafaq alaih. Nabi berkhutbah. Khutbah yang khusus untuk menerangkan perkara ini. Jadi ada benda yang Nabi buat dan benda tu harus, tak jadi wajib. Jadi tapi bagi orang-orang yang dia rasa dia hebatlah takwa dia tu, dia kata, tak boleh buat amalan tu pun. Walaupun Nabi membenarkan kita untuk tidak melakukannya. Bagi kita tak boleh. Kita kena jaga kehormatan kita. Begitu. Ada orang yang action sikit, rulu sikit. Ada orang yang act sikit. Mungkin dia hebat kali kot. Allahu'alam, mana kita tahu. Jadi Nabi tak sukalah benda yang Nabi benarkan untuk melakukannya, dan dia tak nak buat. Dia menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Maka Nabi panggil selalu, khutbah lalu, beri penerangan. Nabi kadang-kadang memberi nasihat secara umum, dan Nabi tak nak perkara itu supaya orang yang berkata demikian tadi terkeduh hati. Kalau Nabi panggil depan orang ramai, Nabi marah ke dia. Jadi tak sepatutnya, kena jaga kehormatan kita. Begitulah juga bila kita nak tegur seseorang, bila kita nak tegur pelajar kita. So kita tak boleh tegur di depan orang ramai. Kita nak tegur anak kita tak boleh tegur depan adik-beradik yang lain dan sebagainya. Kita panggil secara baik, ataupun kita kumpulkan ramai-ramai, kita bagi satu misal dan kita ceritakan perkara ni jangan buat. Jadi satu orang pun tak tahu siapa yang buat perkara itu. Cuma orang makan lada, dia rasa pedas. Itu aja. Jadi Nabi berkhutbah. Nabi tak panggil satu orang, Nabi marah depan dia seorang. Sebab Nabi pun nak jaga penghormatan dia. Maka Nabi berkhutbah, Nabi buat secara umum. Jadi orang makan cili, dia rasa pedas lah. Dan nasihat itu disampaikan, dan orang yang buat tu mengetahui apa yang dia buat yang tak kena. Dan disampaikan juga pada orang lain, supaya orang lain jangan berperangai dan melakukan perbuatan seperti itu. Dua lah. Satu, menahan orang tadi, dan satu, menjaga orang lain supaya tidak melakukan seumpama yang dimisalkan itu. Okey, boleh faham? Jadi Nabi berkhutbah kepada umum. Setelah Nabi memuji Allah, baginda pun berselawat kepadanya. Nabi pun berselawat. Allah Ta'ala perintah kita untuk berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, maka Nabi juga diperintahkan untuk berselawat kepada dirinya.
Maknanya kita berselawat pada Nabi, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berselawatlah ke atasnya, Allahumma salli alayya, rahmatilah ke atasku. Allah memerintahkan, sebab Allah memerintahkan Nabi selawat ni je ni. Nabi kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi berselawat ke atas dirinya, Allahumma salli alayya. Ada satu buat kursus dulu. Saya dah terlibat dalam motivasi. Sebelum saya dah mengarang dah masa tu. Sebelum saya mengajar masjid-masjid, saya terlibat dalam motivasi. Saya kena handle satu kursus. Ni bos Malakah punya bos lah. Bos Malakah. Dia semua advisor, orang-orang tinggi lah. Orang bos-bos dulu. Sebab bila nak terima satu kursus, nak mengenalkan satu kursus untuk memberi semangat kepada pekerja-pekerja dia. So bos-bos akan duduk dulu. Bos-bos akan duduk dulu, buat penerangan. Jadi pada masa tu saya kena ganti satu orang. Sebenarnya almarhum Dr. Hanim rahmatullah alaih. Pada masa tu dia kena operation, dia sakit. Jadi dia operation dia sakit. Dan 2 hari, satu hari Datuk Fadilah Khamsah kena cakap mengenai perniagaan sunnah, mengenai sunnah Rasulullah, dan di situ nak sabitkan dengan pekerjaan dan sebagainya lah, kehidupan Nabi sebagai sunnah di situ. So dia dipanggil kursus lah. Sepatutnya hari pertama Dr. Fadilah Khamsah akan cakap, Dr. Fadilah Khamsah kena cakap. Hari kedua Prof. Dr. Hanim akan cakap. Kawan kami lah, rakan seusaha dalam jemaah lah, Prof kena cakap. Jadi Dr. Hanim hari tu tak boleh hadir sebab dia kena operation dan dia ada hospital. Dan kawan-kawan ni, pelajar-pelajar dia ni, anak-anak murid ni kenal saya. Saya tak pernah datang lagi ceramah dia, dan saya tak pernah lagi motivasi, tapi saya dah terlibat sikit-sikit dengan motivasi. So dia orang kata yang akan bentangkan kisah ni, yang akan bentangkan topik ni ialah Ustaz Usno. Dia kata Ustaz Usno. Lepas tu 2-3 orang dia punya trainer dia lah, yang dia training khusus ni. Training khusus ni dia datang. Adalah 2-3 orang, tapi saya tak nak sebut nama lah. 2-3 orang mari jumpa saya, buat perbincangan. Dia kata Ustaz kena handle kursus ni pagi sampai petang, 6 jam saya kena kursus. Saya kata okey, bagi apa yang nak. So saya tulis sikit-sikit, PowerPoint kamu lah kena buat. Saya tak pandai, saya kata. Saya akan bagi isi, kamu tolong buat PowerPoint pada saya. So 6 jam saya kena depan tu bos 8 orang, semua depan dia komputer, semua bos-bos besar ni. Bos-bos besar sebab nak dengar ceramah saya. Kalau terimalah. Kalau tak terimalah projek. So tawakal tinggi lah. Orang tu kata tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain dah nak buat ni. Kita benda ni kena ganti akhir. Dan tu Dr. Fadilah kata, Ustaz Usno ni siapa? Kita tak pernah cuba pun dalam kita punya company. So saya tak pernah cuba pun. Bila cakap ke Dr. Hani kata Ustaz Usno, okey, tak apa. Jadi okey, tak apa. Bila Dr. Fadilah dia mempertikaikan lah. Saya tak pernah ditengok dia ceramah. Dia kata saya tak pernah tengok dia, tuan-tuan tiba bagi nama dia khusus saja. So macam mana? Dia pejabat dia kata tak apa Ustaz, tak apa Datuk terima je. Saya pun macam mana saya terima gitu. Saya pun pergi lah. Saya kata okey. 2 hari bagi saya mentalaah sedikit apa yang nak disampaikan dengan cerita-ceritanya dan topik-topiknya. So saya bagi isi-isi dia. So dia orang tolong buat PowerPoint pada saya. Masa saya buat ceramah tu, ramai pelajar-pelajar yang dia training ni tinggalkan kelas mereka, mari ikut program saya 1 hari suntuk dari pagi sampai petang. So kena marah, bos-bos kena marah ke Datuk Fadilah. Saya tak pernah jumpa dengan Datuk Fadilah pun. Datuk Fadilah tak kenal pun saya, dan saya tak pernah bersua pun dengan Datuk Fadilah. Cuma saya ganti tempat Prof. Hanim saja untuk menguruskan khusus motivasi lah tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kalau sunnah Rasulullah mudahlah dalam bidang saya.
Tapi saya temu satu orang tu tanya dalam bab selawat kepada Nabi. Dia kata, macam mana Rasulullah berselawat kepada dirinya? Dia tanya saya. Saya kata, Allah Ta'ala perintahkan. Saya baca ayat ni lah. Allah Ta'ala perintahkan. Dia dah tahu semua. Mungkin dia nak uji saya. Orang tanya tadi, dia bos-bos. Dia nak uji saya je. So saya kata, Allahumma salli alayya. Nabi berselawat ke atasnya, Allahumma salli alayya. Oh, okey. Dia faham. Dia kata, okey, jalan ni. Lepas tu saya pun tengok lah. Saya dapat berapa komen-komen. Lebih kurang je 9, 10 dia bagi komen pada saya. Saya nak tengok tu aja. Saya pun first time handle satu kursus pagi sampai petang. Betul tak? Tapi mengajar ni saya biasalah. Tapi sebab nak dalam motivation tu. Dan depan-depan saya tu semua bos-bos besar. Kita buat hotel yang 6 bintang punya hotel. Dekat KLCC punya hotel. Hotel Nico. Hotel Nico. Saya ingat lagi. Hotel Nico. 6 bintang punya hotel. Saya pergi macam ni lah. Saya kata boleh terima saya. Saya serban saya kurta saya serban saya. Tuan-tuan boleh terima saya? Okey. Tidak, tak boleh. Saya tak boleh pakai smart-smart. Saya kata saya tak pandai nak pakai smart-smart tu. Saya tak pandai nak pakai smart-smart. Saya pergi gini, kalau tuan-tuan terima. Oh, dia kata tak apa Ustaz. Tajuk pun kena dengan pakaian Ustaz. Kalau gitu okey lah, saya kata. Saya pergi lah. Saya ingat dalam 2006. Kes ni dalam program ni dalam 2007 itu gila. 2007 program ni. So saya pergi Hotel Nico. Hotel Nico tu masa tu 6 bintang. Oh, bila makan tengah hari tu, satu tingkat tu semua makanan tau. Itu sampai tepi. Daripada makanan tempoyak sampai ke sushi Jepun. Jadi nak makan apa semua boleh. Dia buffet punya tu. Saya kata, Allah, tak pernah tengok ni. Saya makan dengan bos-bos lah. Ada datuk apa semua tu. Saya kampung je. Lepas tu nak semayang asar. Bila siap nak semayang asar, saja cerita pengalaman. Jadi bila saya nak semayang asar, saya pun semayang asar. Lepas tu ada satu orang tu, dia datuk. Saya perasan dia datuk. Orang duk panggil dia datuk. Apa semua, dia semayang sekali dengan saya. Dia kata, Tuan datang kursus ke? Datang kursus kan ni? Hotel Nico kan? Hotel Nico. Saya tu besar. 6 bintang. Tuan datang kursus ke? Saya pun nak jawab macam mana. Tak, saya datang memberi kursus. Dia pun tengok saya atas bawah. Ya, betul. Saya yang beri kursus. Dia kata, saya datang beri kursus. Saya kata, saya bukan sebagai peserta kursus, tapi saya penyampai kursus. Saya kata, kadang-kadang kena tunjuk juga kita ni siapa, biar orang tahu. Ada tempat kita boleh tinggikan kita. Ada tempat, okey, kita tawaduk. Ada tempat, kita zahirkan. Anak Ibnu Abdul Muttalib. Nabi bila perang, anak Ibnu Abdul Muttalib. Nabi bangga dengan keturunannya. Aku anak Ibnu Abdul Muttalib. Nak menunjukkan keberanian tadi. Ada tempat kita perlu serlahkan kita. Syakilah kita. Supaya orang tidak memandang rendah pada kita. Okey, hal lain tu kita tawaduk je lah. Okey. Allahu Akbar. Nabi perintah berselawat. Jadi perintah selawat juga merangkung ke atas Nabi SAW. Okey, asy-syai' ialah qaim maqam nakirah. Asy-syai' tadi. Walaupun kita dah beritahu alif lam tu, alif lam kan ada 4. Satu alif lam jinsiyah. Bila alif lam jinsiyah, maka dia terjemah umum, dia tidak menterjemahkan khusus. Maka nakirah itu terjemahannya umum. Ma'rifah itu terjemahan dia khusus. Walaupun alif lam telah masuk pada perkataan syai', maka dia alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah. Bila ada alif lam jinsiyah. Bila alif lam jinsiyah, maka di situ terjemahnya adalah apa? Adalah nakira dan umum. Dia akan jadi kata nama am. Dia akan jadi kata nama am. Kata nama am. Okey. Am
Maka asna'uhu tadi, sebab asna'uhu boleh menjadi sifat kepadanya. Jika tidak, maka tidak boleh menjadi sifat kerana asalnya ma'rifah. Maka tidak boleh menjadi mausuf kepada jumlah nakirah. Ini bab nahu ni sebenarnya. Jadi sebetulnya asna'uhu, asyai' asna'uhu. Asyai' tadi dia kita jadikan dia nakirah, baru boleh jadikan sentence asna'uhu tadi, sentence dia tadi, jumlah itu sebagai sifat kepada asyai' tadi. Kalau asyai' tadi dia dalam bentuk makrifah, maka asna'uhu tu tak boleh menjadi sifat kepada, tidak boleh menjadi sifat kepada asyai'. Ini nahu lah tuan-tuan, tak tahu apa saya bahas saja. Mungkin ada di kalangan asatizah dalam ni, dia akan faham lah apa yang saya nak sampaikan di sini. Okey, tak apa, yang tak faham, biarkan dia berlalu. Biarkan dia berlalu. Bernardo. Mengalirlah dia. Mengalirlah. Oh, cerita Bernardo sedap. Tapi saya tak nak cerita lagi malam ni. Okey. Maka tidak boleh menjadi sifat. Maka asna'u tu akan menjadi jumlah haliyah. Kalau asyai' tadi, kalau kita menjadikan asyai' tadi makrifah, so asyai' tadi akan jadi jumlah haliyah. Dia tak jadi sifat lagi, dia kena jadi jumlah haliyah. Maka zulhal dia tadi, dia kena mesti ada zulhal. Mahzuf lah. Bila zulhal tu mahzuf lah. Jumlah haliyah kepada asyai'. Az-zaid tu akan menjadi zulhal. Dan hal jumlah tu menjadi haliyah. Khasyah. Khasyah. Perasaan takut. Jadi Nabi kata, siapa tu? Orang macam tu. Dia kata, tak nak buat apa yang aku buat. Rasa benda tu nampak rendah tu. Jadi aku buat, dia tak nak buat. Siapa orang gedebel tu? Kalau bahasa kasarnya macam tu. Siapa orang gedebel tu? Siapakah orang yang rasa dia hebat tu? Maka Nabi kata, aku orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling takwa kepada Allah, nak dibandingkan dengan kamu semua. Tapi aku buat, aku makan, aku tidur dan sebagainya. Maka amalan ini kamu tak perlu rasa rendah dan kecil nak dibandingkan, walaupun perkara itu bagi kamu tadi adalah rendah. Okey. Khasyah datang daripada ilmu. Berarti takut ni datang dengan sebab tahu. Takut datang dengan sebab ilmu. Oleh itu perasaan takut akan datang setelah mengetahui. Sepatutnya semakin banyak ilmu, semakin takutlah kita kepada Allah. Sebagaimana seorang kanak-kanak tidak takut pada tentera musuh kerana dia tidak tahu. Jika tiada ilmu, bagaimana perasaan takut akan datang? Wujudnya takut kerana adanya ilmu. Sebab tu tuan-tuan rasa dulu hebat dah tahu belakang. Lepas mengaji, rasa tak tahu apa pun. Baru rasa takut. Sebenarnya kan saya dah cerita dulu kan sekali. Bila tak takut, bila tak tahu, kita tak takut. Bila kita tak takut, kita redah aja. Kita redah aja, haram ke halal ke, sebab tak tahu. Tak takut. Bila kita tahu, kita takut. Pernah saya cerita dulu kan, saya kena naik daripada Tapah nak naik ke Cameron Highland, ke Tanah Rata, jalan Tapah, jalan bukit pula tu. Pukul 12 malam, saya satu kereta saja naik daripada Tapah nak sampai ke Cameron Highlands, sebab nak balik juga Kelantan. Walaupun hari raya dulu tak nak jadi, lepas tu nak balik juga. Balik juga satu hari sebelum hari raya kerana jalan jam. Saya lalu jalan Tapah. Sepatutnya orang masuk Simpang Pulai. Saya tak naik Tapah sebab saya tengok Tapah ke Cameron Highland 40 km je. Saya tengok Simpang Pulai, daripada Tapah nak ke Simpang Pulai 40 km, 60 km. Daripada Simpang Pulai nak naik 40 km. Saya kata 100 km jauh tu. Saya pun ambil jalan shortcut Tapah ke Cameron Highland, ke Tanah Tinggi. Pukul 12 malam. Saya call anak murid, saya call anak buah saya, boleh naik ke? Dia orang tak kata apa ke saya. Saya naik. Saya daripada saya drive tadi, daripada pukul 12 sampai 3.30 saya sampai. Perlahan saja, 20 hingga 30 km per jam. Saya lagi mana boleh lagi kuat jalan Tapah tu, perlahan saja. Perlahan. Pukul 2 pagi saya tengok ada orang saya tengok ada orang apa, orang asli,
Orang asli duduk pegang jorang nak pergi mengair. Orang asli apa 2 pagi. Saya tengok orang rumah kata, bang betul tak jalan ni? Betul tu dia tulis tu Cameron Highland tanah rata tu, tak bersalahnya. Tak ada orang bang. Oh tak ada orang dah, kita naik pukul 12 malam. Mana ada orang, saya kata. Saya bawa baru sampai 3:30 pagi. Anak buah saya dia call saya 3:30 pagi. Saya call dia 3:30 pagi. Pakcik dah sampai. Dia kata pakcik tak ada apa. Tak ada apa. Okey lah. Ada satu kereta polis tu dekat-dekat saya nak sampai tu, kereta polis datang. Kereta polis tu datang, dia duduk belakang saya. Tu dah nak sampai tanah rata dah. Kereta polis tu datang, dia duduk belakang saya. Lepas tu dia bagi signal kat saya, dia bagi lampu high apa, dia potong saya, dia duduk depan saya. Dia duduk depan saya, dalam beberapa minit saja kami dah sampai ke tanah rata lah. Sebab kereta polis pun duduk dekat tanah rata dah. Sebab saya nak sampai tu baru polis ada. Apa yang saya tengok 3 jam tu saya tak boleh cerita pada tuan-tuan lah. Okey. Kalau sekarang orang upah saya lah, Ustaz, jom naik lagi. Saya kata kau upah 5 aku 5,000, aku tak naik lah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya, sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggari perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Nah, tengok naik sendiri lah. Nak tengok gambar ada mana boleh cerita kat tuan-tuan. Mana saya boleh cerita 3 jam je saya naik tu. Saya naik seorang tu, semua anak-anak tidur. Rumah saya kata tidur je lah. Saya pandu sendiri, tak kisahlah. Rumah saya, ustazah dia selalu duduk sebelah saya. Dia bawa kereta dengan saya, dia senang, dia tidur je. Saya kata apa-apa tidur je. Saya buat seorang je, tak kisah. Saya buat seorang je, tak kisah. Tidur je lah. Oh, tapi kali kedua, orang upah je tak naik lah. Saya takkan nak cerita pada siapa pun. Mari personal ke tak personal, saya tak nak cerita. Okeylah, jalan je. Jika seorang alim tapi tiada takut kepada Allah, dia alim tapi tak takut, maka ilmu itu tidak memberi manfaat kepadanya. Setelah kita tahu tapi kita tak takut, maka bermakna ilmu yang kita ada tadi adalah tak ada manfaat bagi, macam seolah tak ada manfaat lah. Tetapi untuk menggerakkan seorang itu kepada amal, tidak dengan ilmunya, akan tetapi dengan imannya kepada Allah. Dan iman dan ilmu adalah perkara yang sangat diperlukan. Iman dan ilmu, iaitu iman dan amal. Iman nak menolak kita, ilmu kita supaya beramal. Sebab itu kita panggil iman dan amal. Iman dan amal. Dalam berilmu tadi kita nak beramal. Sebab itu dalam dakwah kita usah atas iman dan amal. Tuan-tuan, kita duduk majlis fikir iman dan amal. Sebab itu dulu orang tak suka iman amal. Begitu pendapat iman dan amal. Kita baca sikit lagi. Perintah Nabi ialah berkaitan dengan hal agama. Hadis yang ke-147 bracket 8. Wa an Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'abbiruna an-nakhla. Qala ma tasna'u? Qalu kunna nasna'uhu. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khairan fatarakuhu fanaqadat. Qala fadhakaru zalika lahu. Qala inna ma'ana basharun idza amartukum bi syai'in min amri dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basyarum. Rawahu Muslim. Okey. Sayyidina Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah sedangkan pada waktu itu ahli Madinah melakukan persenyawaan pohon kurma. Persenyawaan sebenarnya pendebungaan, tapi dia macam senyawa. Sebab tu saya jemah
takbir ni sebenarnya proses pendebungaan. Tetapi orang Madinah dia tak buat macam tu. Dia panjat pokok, dia senyawakan benih jantan, bunga jantan dengan bunga betina, dia masukkan dalam benih jantan dan dengan bunga betina, dia ikat. So dengan tu akan hasilnya buah tamar yang banyak. Sebab tu saya terjemah persenyawaan, walaupun konsep itu konsep pendebungaan. Okey. Buah kurma mereka, maka baginda bertanya, apakah yang kamu lakukan? Mereka berkata, kami sudah lama melakukannya. Orang Madinah buat kerja ni berat. Kau duduk panjat-panjat pokok, kesianlah. Kami dah buat banyak dah sebab kami nak dapat buah yang banyak. Baginda bersabda, jika kamu tidak melakukan, macam mana kamu tak buat? Itu adalah lebih baik. Itu atas pengesyoran Nabi. Bukan perintah, bukan hukum, bukannya sabdaan. Itu ada ra'yi. Satu perintah mengikut ra'yi. Sebab tu Nabi kata, Iza amartukum bisyai'im min ra'yi. Amartukum, aku perintah dengan pendapat aku. Bukan hadis aku. Hadis tu perintah daripada Allah lah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap tu semua wahyu daripada Allah. Kalau hadis tu memang daripada hadis Nabi lah. Daripada pada masa tu Nabi sebagai syariat lah. Jadi syariat, apabila Nabi syariat, kita kena ikutlah syariat tadi. Jadi Nabi beritahu atas dasar pendapatnya, ra'yinya, pendapat ra'yinya. Okey. Baginda bersabda, jika kamu tidak melakukannya, itu lebih baik. Maka mereka telah meninggalkan perbuatan itu, lalu berkuranganlah hasil kurma tahun itu. Rawi berkata, mereka telah memberitahu perkara ini kepada Rasulullah. Maka Nabi bersabda, aku hanya insan seperti kamu. Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu mengenai urusan agama, Quran atau hadis, urusan agama sebagai syariat ni, maka hendaklah kamu berpegang dengannya, sama ada dengan hadis aku. Tetapi jika aku memerintahkan kamu dengan sesuatu daripada pendapatku, maknanya itu daripada zati aku, pendapat aku, ra'yi aku, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang insan. Sebab itu kita kata, apabila perintah Allah tak datang kepada Nabi-Nabi, maka Nabi-Nabi terpaksa membuat satu keputusan. Dan bila keputusan itu dilakukan mengikut pendapat Nabi, mungkin jika pendapat Nabi tak betul, maka Allah akan teruskan. Jika salah, Allah akan tambahkan dan memberi peringatan pada Nabi tersebut atas pendapatnya tadi. Okey. Sayyidina Abdullah bin Abdullah Ar-Rafi', Abu Abdullah, nama gelaran dia Abu Abdullah, nama dia Rafi' bin Khudais Al-Haris Al-Ansari. Beliau wafat pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 86 tahun. Dikatakan Nabi Adam dijadikan daripada tanah, daripada lebihan tanah itu, dan daripada tanah, dan lebihan tanah itu dijadikan pokok kurma. Pokok kurma ada jantan dan betina. Bila Allah SWT perintahkan kan malaikat yang mana kan? Malaikat dalam hadis ni, dalam takdir ke? Tak ingat dah. Dalam hadis tu sudah lepas tu kan? Yang hadis yang mana perintahkan untuk buat rangka Adam dan terlebih sedikit tanah. Tanah itulah dibuatnya pokok kurma. Allah bina pokok kurma. Sebab tu pokok kurma ni saya beritahu ada jantina dia, ada jantan dan ada benih, ada bunga betina, ada bunga jantan, ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga betina dan bunga jantan. Macam pokok inilah tuan-tuan, macam pokok, siapa yang tanam pokok pokok apa tu? Pokok salak kan, pokok salak. Pokok salak tu dulu dia tak ada serangga yang boleh debungakan pokok salak tu. Kita terpaksa ambil buah salak. Saya ingat lagi pak mentua saya tanam salak tu tempat tanah yang kita jadikan madrasah sekarang. Kami ada madrasah di Kelantan, Madrasah Jiniyat Al-Banat, pengajian alimah dan pengajian hafizah. Hafizah baru buka 2 tahun dah, pengajian alimah dah sekarang dah batch kelima dah. Batch kelima dalam tahun akhir dalam Dauratul Hadis lah. Tadi tahun 2008, sekarang dah 2020 dah. Batch kelima, adik ipar saya jadi jadi mudir di sana, Madrasah Tahfiz wa Diniyat Al-Banat, dekat dengan rumah Menteri Besar tu lah, di kampung Dusun Rendah, di dalam Wakaf Baru lah,
dalam daerah Waqf Baru. Adalah dalam pelajar, dalam 200 orang pelajar lebih. Mula-mula pak mentua saya buka, dia buka bagi rumah dia, renovate rumah dia. So renovate rumah dia, nak ambil 10 orang lah kali pertama. Tiba-tiba datang 2 orang. Dia kata 2 orang, mana boleh kita nak ambil 10 orang. Saya kata kat mentua saya, 2 orang tu macam 2,000 dah. Bunga sekarang, bunga salak tak payah dibungakan lah. Betul lah, dibinanya macam tu. Okey, tak apa. Jadi, pokok kurma jantan. Pendapat berlui satu golongan serong, golongan akidah yang sesat, mengatakan Nabi ialah nur, bukan insan. Nabi ni bukan insan. Nabi ni lebih sama dengan Tuhan, dia kata. Pendapat berlui ni. Satu golongan. Dan mengatakan perbahasan innama tadilah yang kita dah bahaskan dalam hadis pertama tadi. Dia kata inna tu huruf takkid, ma tu manafiyah. Sesungguhnya bukan Muhammad itu sebagai manusia biasa. Kita kata tak, ma tadi makafah yang akan menghentikan tugas innama dan akan memberi makna hasyal. Hanya manusia. Ana basyarun, aku seorang insan. Bukan aku tak insan, aku ni insan. Terjemahan dia berbeza. Innama tu untuk takkid, huruf yang digunakan untuk penekanan, dan bila manafiyah maka maknanya sesungguhnya bukanlah aku manusia, sedangkan pendapat kita ma itu makafah untuk menghentikan kerja innama. Baginda ialah insan yang mempunyai kerohani yang sangat tinggi sehingga boleh mengambil segala perintah Allah untuk disampaikan kepada manusia. Golongan berui berdalilkan kepada ayat inilah dia kata Nabi Nur. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. So dia ambil dalil Quran jugalah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran Nabi Muhammad daripada Allah dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Surah Maidah ayat 15. Pendapat jamhur ahli sunnah wal jemaah, Nabi ialah nur, tapi tidak menafikan bahawa juga Nabi seorang bashar, iaitu insan. Dalam satu riwayat sahabah juga disebut nur. Maksudnya disebabkan amalan hati mereka yang bercahaya. Apabila sahabat meninggalkan satu-satu tempat, maka mereka meninggalkan cahaya, iaitu meninggalkan amalan agama yang didirikannya di situ. Sebab itu bila umat melakukan amalan, maka akan adanya cahaya. Begitulah juga doa Nabi SAW. Allahumma ja'alli fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min baina yadayya nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa azzim li nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku nur, jadikanlah lidahku nur, jadikanlah peneranganku nur, jadilah penglihatanku nur. Wa min fawqi, jadilah atas aku nur, bawah aku nur, kanan aku nur, kiri aku nur, dan wa min bayna yadayhi, dan jadilah di antara tanganku nur, dan wa min khalfihi, di depan aku nur, di belakang aku nur, di depan aku nur, wa min yadayhi, di depan aku nur, belakang aku nur, dan jadikanlah diri aku nur, dan cerahkanlah nur bagiku. So kita terjemah nur. Nur tu bukan bermaksud cahaya Tuhan tu, tak. Dia cahaya yang mana dengan amalan tadi menyebabkan nur. Begitu. Jadi Nabi kata di sini. Jadi di sini saya tak ulaskan. Jadi bila benda tu tak berjadi, bila benda tu tak menjadi, tahun tu tak menjadi, kesesatan berlebih. So, nanti saya akan cerita balik kesesatan berlebih ni. Sedikit lah, tak banyak lah yang saya tahu. Maksudnya pegangan akidah dia salah. Dia menganggap Nabi itu sebagai sama dengan Tuhan. Ini akidah dia salah. Benda ni ada di Pakistan dan India lah. Dia asal daripada India. Dan biasanya dia datang dengan serban hijau. Masjid dia pun tak boleh. Dia menganggap ahli sunnah wal jemaah. Dia panggil dia ahli sunnah berlebih. Kita ahli sunnah wal jemaah, dia panggil ahli sunnah berlebih juga. Jadi dia sesat lah. Dia banyak. Dan dalam upacara penyembahan, macam penyembahan kubur lah, dia banyak membesarkan wali-wali lah. Dia tak sama dengan orang-orang Yaman tu. Dengan Habib-Habib tu lain akidah dia, tak. Jadi kadang-kadang dia orang nampak Habib tu macam tu juga sembah kubur, tak. Lain, beza. Seakan beza dia lari, berlebih dia lain. Begitu.
Itu perbezaan lah. Tapi saya tak nak komen lebih lah. Tapi nanti insyaAllah saya akan cerita sedikit sebanyak lah. Nanti pada malam ni saya tak nak dapat cerita lagi lah. Khair. Jadi di sini ialah jadi bila tahun tu tak boleh, bila tahun tu tak ada banyak buah, kan? Bila banyak tak ada banyak buah, so orang jumpa Nabi kata macam mana ya Rasulullah, buah kita berkurangnya. Nabi kata bila aku sampaikan perintah Allah, daripada aku perintah Allah itu sebagai syariat, perintah Allah, Quran dan hadis, kau kena amalkan. Tapi kalau dengan pendapat aku, kalau tak ingat aku, Qadiani lain. Qadiani kita dah Qadiani kita dah kafirkan. Berlui kita tak kafirkan. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah khususnya Pakistan, dia tak kafirkan Berlui sebab dia ada sandaran Quran. Qadiani ni kita, ulama telah mengkafirkan, dan kita pun dalam iman kita pun kita telah mengkafirkan Qadiani sebab dia mengaku Nabi itu, dan tidak ada Nabi selepas Nabi. Oleh kerana pengakuan dia Nabi, Berlui dia tak mengaku Nabi, cuma dia kata Nabi itu, dia tak mengaku Nabi, cuma dia angkat Nabi itu terlampau tinggi, lebih sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Nabi tahu ilmu gaib, habis semua macam mana Tuhan tahu. Itu akidah dia terpesong. Dan dia menganggap Nabi itu hadir dan nadir. Bila kita selawat pada Nabi, dia kata Nabi hadir dalam majlis dia. Itu dia ada tasyabuh sedikit dengan apa yang dilakukan oleh sufi-sufi ni. Tapi sebenarnya dia beza benda tu. Jadi sudah akidah. Nanti tempat tu saya tak nak terang lagi di sini. Ada tempat yang saya akan terangkan nanti insyaAllah. So dia tak boleh tengok semua sekali saya nak terangkan. So slow. Kita ada 3 tahun kan. Slow. Banyak benda yang nak diberitahu. Sedikit. Banyak benda pun sedikit lah. Bukan banyak pun. Sikit-sikit apa yang saya tahu saya dapat sampaikan. Okey. Syukri virus tu tahu dia banyak dia adik. Okeylah. Jadi insya-Allah. Jadi Nabi kata daripada ra'yiku, daripada pendapat aku. Dari Madinah tadi. Kalau saya pergi Madinah saya selalu panjat pokok. Tapi sekarang dah badan besar tak nak panjat. Pada dulu 2011 saya masih panjat lagi pokok Madinah. Makan ke atas tu. Makan ke atas pokok Madinah. Sekolah. Jadi insya-Allah kita berjumpa pagi Isnin. InsyaAllah esok tuan-tuan boleh rehat. Saya dah advancekan masa saya untuk esok. Pagi esok saya advancekan malam ni. Tuan-tuan boleh berehatlah. Kita ada program sampai 10, 11, 12 kan. Selepas 12, 13 tu, dia sebenarnya selepas 15 tadi kita sedikit ada perubahan sedikit lah. Banyak kita akan terjurus kepada malam. Sebab 15 hingga 15 ni pelajar-pelajar 5, 6, 7, 8 akan datang dah mengikut SOP. Sebab kan 5, 6, 7, 8 orang kelas tinggi dah boleh masuk. So begitu juga dengan madrasah ada SOP. Jadi 5, 6, 7, 8 sudah datang. So saya dah mula ada kelas pagi lah. Mungkin saya ada lepas subuh. Jadi mungkin kan kita akan buat kelas malam lah. Malam pun kadang-kadang dah masjid-masjid pun dah ada dah memulakan pengajian dah kitabnya di malam-malam. Mungkin saya akan mula malam. Dan mungkin lewat sikit kot. Kalau tempat masjid dekat saya boleh balik awal tu 9.30. Okey. Kalau tempat masjid jauh kita akan mulakan malam pada pukul 10 lah. 10 malam sedikit. Lewatkan sedikit. Tak apa. Malam itu milik kita. InsyaAllah tuan-tuan bagi sihat. Moga Allah bagi kita sihat sepanjang hayat. Moga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk amalan kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa qanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.